Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya doakan semua dalam keadaan sihat, insyaAllah. Okey, so hari ni kita dah masuk ke minggu ke-11, yang mana dah tak lama lah, lagi untuk kita menghadapi final exam. So jadi preparation kamu pun kena lebih, orang kata lebih banyak lagi lah compared to before. Okay, so seperti kita semua sedia maklum yang kita baru saja habis preparation untuk challenge untuk cycle, 3 cycle tu kan, sales and receipt cycle, ada revenue and receipt cycle, audit purchase cycle, and then lepas tu kita ada payroll cycle. So di mana ketiga-tiga cycle ni amat penting dan ada soalan yang agak major ni dalam final exam kamu. So insyaAllah dengan effort yang ada dibuat oleh kamu semua ni, saya dapat sedikit sebanyak membantu kamu lah untuk kefahaman. Saya buat sedikit kesimpulan lah berdasarkan kita punya challenge yang baru kita buat kan. So basically, apa yang kamu belajar daripada challenge ni, sebenarnya satu, kamu study. Kamu buat preparation untuk video tu kan. Kamu prepare, kamu akan baca, kamu fahamkan. Lepas tu bila kamu dah faham, baru kamu boleh terangkan pada kawan kamu yang lain kan. So kamu nak bagi orang faham pula. So sekarang ni bila itu bahagian katakanlah kamu buat revenue cycle, so itu kamu faham revenue cycle. Dan dalam masa yang sama, kawan kamu yang lain pun dia buat video untuk purchase cycle dan cycle yang lain lah, seperti payroll cycle, dan masing-masing bertungkus semua untuk buat. Satu, saya nak puji lah kepada kamu semua sebab kamu dapat combine kan keseluruhan tu menjadi satu video yang bagi saya tersusun. And then selepas siap, macam mana kita nak bagi fahamkan tu kan, nak bagi fahamkan rakan-rakan yang lain. So apa kita buat? Kita buat satu challenge. Betul, ada yang kata challenge dalam masa dia orang buka like saja kan, dia tak baca betul-betul pun, tak tengok pun, tak apa, itu orang yang bukan bidang. Orang yang kawan-kawan kan, yang luar-luar bidang. Tapi kebiasaannya untuk orang yang dalam bidang, seperti kamu pelajar-pelajar grup lain kan, so dia ada masanya dia akan tengok dan fahamkan. So kata bukan waktu challenge saja, selepas challenge saya dekat-dekat nak final exam untuk tujuan study. Dan bukan mereka saja kadang-kadang orang di luar sana, kampus-kampus lain, nanti junior-junior kamu kan. So and then lagi kamu punya katakanlah universiti-universiti lain yang juga ada dalam silibusnya, yang belajar audit, accounting, memang ada. So di situ ilmu kamu dapat kembang luaskan. That's why kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berpesan, sampaikan walaupun satu ayat. Maknanya kena sampaikan. Sebab apa? Sebar-sebarkan automatik yang bermanfaat lah. Automatik pahala tu akan berpanjangan. Sama juga dengan saya ni kan, saya mengajar. So bila mengajar tu yang orang kata satu profession yang dalam masa yang sama dalam kita berjaya, kita akan buat ibadah. Guru, ramai lagi lah, banyak lagi, cikgu kan, facilitator dan sebagainya lah. So jadi orang kata cikgu ni, pensyarah ni kejayaannya boleh ke seronok ke kerja pensyarah ni kan, boleh kaya ke pensyarah ni. Apa saja kita buat, saya nak pesan, jangan fikirkan monetary. Ikhlas. Maknanya kamu buat bukan sebab kamu nak kaya, buat bukan sebab kamu nak menjadi somebody, tak. Itu semua biar Allah yang tentukan. Rezeki kita, ajal, maut.
Semua dah tertulis lah. Apa pun kita usaha saja. Okay. So, tapi kalau boleh dalam kamu berkerjaya, buat amal sekali. Okay. Saya pernah kerja dulu, sebelum ni saya pernah kerja audit. Saya pernah kerja sebagai auditors, kan. So, memang kenaikan gaji tu sangat tinggi. Okay. Tapi work-life balance, okay, akhirat. So, itu antara benda-benda yang kita nak fokus. Okay. So, that's why saya rasa kata apa pun kita buat, make sure hati kita tenang. Tak kisahlah kamu nak buat apa pun, kamu nak buat kerja apa pun terpulang. Okay. Tapi make sure pesanan saya mesti balance dunia dan akhirat lah. Okay. Dan kalau boleh sampaikan benda-benda yang bermanfaat. Okay. Dan kamu akan dapat rasa lah. Okay. Orang kata kekayaan tu bukan dari sudut wang ringgit saja. Okay. Bukan dari segi monetary saja. So kekayaan Allah bagi daripada segi kesihatan. Okay. Dari segi anak-anak yang baik, kehidupan yang tenang, hati yang tenang. Okay. So itu yang penting dalam kehidupan. Okay, even kalau kamu pergi, ada kita dengar beberapa cerita kan, di luar negara, okay, artis K-pop, okay, ada yang membunuh diri macam tu kan. Walaupun duit dah ada, okay, kerjaya dah ada, populariti dah ada dan sebagainya, tapi masih tak tenang. Okay. Itu Allah je tahu apa yang ada dalam fikiran dan hati masing-masing. Okay. So apa pun saya nak guide kamu, saya mengajar kamu bukan mengajar kamu semata-mata. Saya nak jadikan kamu sebagai insan yang berjaya lah kalau boleh. Okay. That's why saya keep on, okay, remind you all that dalam kerjaya ni, okay, kadang-kadang kita tengok TV kan, drama dan sebagainya, tengok benda-benda yang exaggerate. So kita stick pada kenyataan. Okay, alright. So kita go back to your assignment itu kan. So hikmah yang kita dapat dari assignment ni, satu, saya nak tunjuk pada kamu sebenarnya apa pentingnya kerjasama. Okay, kerjasama sesama kumpulan kamu lah, ahli kumpulan kamu. Lepas tu apa penting bila dah combine dan jadi video, and biasanya that's it, sampai situ saja kan. Persoalan sampai situ je, stop. Tapi kita sekarang ni kita fokus, lepas tu kita pergi pada challenge. Okay, kenapa saya buat challenge ni kan? So actually untuk challenge ni saya nak kamu belajar di mana pentingnya sebagai pelajar kamu mempromosikan diri kamu. Kamu tunjuk keberadaan kamu di dalam industri. Okay, kalau kamu tak tunjukkan diri kamu, siapa lagi nak tunjuk kamu? Okay, that's why dalam 10 orang satu kumpulan tu kan, saya tak nafikan lah, ada kumpulan yang mungkin ada kumpulan yang tak berapa menonjol. Okay, ada kumpulan yang betul-betul menonjol, ada sampai 1400 views, ada yang like sampai 600 lebih, ada yang sampai 400 lebih dekat 500, ada yang 300 lebih, 200 lebih, 100 lebih. And then view yang sangat tinggi pun ada sampai 1500 kan, ada 800 lebih kan. Itu semua sebenarnya come back to your effort. Okay, dekat situ saya nak kamu belajar, okay, macam mana untuk terjadi untuk pastikan diri kamu di kewujudan kamu tu kewujudan kamu tu adalah, maknanya orang tahu kewujudan kamu. Okay, macam mana? So daripada 10 orang ni contoh kan, so apa kamu buat untuk mendapatkan like yang banyak? So mungkin kamu blast ke dalam grup-grup WhatsApp yang kamu ada. Kat situ saya nak tunjukkan connection yang kamu ada. Okay, networking yang kamu ada. So lagi dalam kehidupan ni, dalam pekerjaan dan sebagainya, penting untuk kamu ada networking. Kamu kenal ramai orang. Okay, kamu kenal banyak grup. Okay, sebab apa? Bila once kamu memerlukan mempromosikan diri kamu, so apa jadi? Kamu just blast, cari kawan-kawan kamu dan sebagainya, tolong like, tolong tengok ni. Okay, so sama kamu pesan like, make sure pesan juga. So jika sekiranya ilmu ini bermanfaat, so gunakanlah untuk kebaikan. Okay, pesanan. Okay, so and then diorang nak like atau tak like tu terpulang.
Okay, sekarang perasan view sampai 1000 tapi like cuma 100, 200 contoh kan. So itu atas orang, kita tak boleh nak paksa. Okay. Tapi apa yang penting, kamu tunjukkan diri kamu pada orang. Okay. So daripada situ, atas usaha juga. Bila usaha kamu banyak, okay, kalau kamu bersungguh-sungguh, okay, insyaAllah akan ada hasilnya. That's why saya buat challenge bagi ada nampak hasil. Saya nak tunjukkan di dunia nyata nanti, kalau kamu keluar nanti dalam bidang pekerjaan, bila kamu buat usaha, insya-Allah akan ada reward kepada usaha-usaha kamu, effort kamu tu. Okay, alright. Itu yang saya nak tunjukkan. Dan kedua, pentingnya ada networking. Okay, so kamu dapat 5. So dalam part 5 ni pun kamu dah kena cuba cari networking sebanyak yang mungkin. Okay, berbaik dengan seramai orang yang boleh. Okay, itu penting. Okay, sebab apa, preparation kamu nak keluar. And then kalau boleh, tonjolkan diri kamu dalam industri supaya bila orang dan resume kamu tu boleh masukkan. Okay, sebenarnya tak kisah pun. Sekarang ni orang kata sekarang ni zaman moden, millennium. Okay, dah baru, canggih, norma baru kan. So apa saja soft skill yang kamu ada, dan kamu belajar juga dalam assignment tu soft skill kan. Contoh guna Powtoon, so guna After Effect, guna software lain untuk kamu edit video dan sebagainya. Itu semua soft skill yang ada, boleh masuk dalam resume kamu. Okay, and then presentation skill. Saya tengok macam-macam ragam kan, macam-macam gaya presentation ada. Okay, itu cuma tambahan add value juga. Okay, dalam presentation kamu. So kamu boleh tengok rakan-rakan kamu yang lain punya video yang mana tengok cara presentation, dan kamu boleh imitate. Kalau kamu rasa benda tu bagus, okay, boleh ikut dia, ikut cara dia. Okay, tapi jangan tak bagus, jangan ikut. Okay, so itu antara benda yang kamu dapat lah, sampel pembelajaran. Okay, banyak, meluas, sangat luas apa benda yang kamu belajar daripada assignment ni. Tapi terpulang pada kamu untuk menghargainya lah. Kamu nampak ke tak nampak benda ni? Contoh kan, nampak ke nampak? Nampak kot, insyaAllah. Okay, alright. Okay, so kita dah habis challenge dan sebagainya. Purchase cycle pun dah habis. Minggu 8 revenue cycle dah habis. Purchase cycle dah habis. Test pun kita dah habis, test 1. Lepas tu kita pergi minggu 10 payroll cycle lah. Ni kita dah habis. Okay, dan semua video-video ada penerangan kamu boleh tengok. Ada 9 video dalam YouTube channel saya tu. Kamu boleh tengok lah. Kau nak download terus, senang, tak payah tengok 2-3 kali dah. Okay, alright. Jimat data kan. Okay, so sekarang minggu ke-11, 27 hari bulan 12 hingga 31 bulan 12. So apa kita akan belajar? Kita akan sambung dengan audit of SOPI. Okay, audit of statement of profit and loss, dan audit of statement of financial positions. Okay, di sini kita nak belajar lagi macam mana kita nak audit, apa benda yang kita nak tekankan kat dalam SOPI ni. Okay, and then minggu ke-12, minggu depan lah, kita akan masuk audit report. Okay, audit report tak susah. Audit report ni adalah the final product of audit. Bila kita buat daripada awal kan, planning apa semua, evidence apa semua, dan akhir sekali cycle semua, akhirnya kita akan fokus pada audit report. Audit report adalah apa hasil kan, okay, pemantauan kita sebagai auditors. Ini yang kita akan tunjukkan pada shareholders. Okay, alright. Itu kefahaman kamu lah. Dia macam buku cerita, daripada awal intro kita fahamkan standard dan sebagainya. Sebab apa kita nak cakap apa pun based on basis. Apa basis kita ada, based on Companies Act and Law. Okay, apa pegangan kita kan kalau kita audit ni, apa sebab kita cakap okay, ini salah, sebab apa? Sebab based on akta. Okay, so planning ni sebelum kita masuk, apa kita nak buat. Okay, lepas tu pergi pada materiality check bersama mana risiko-risiko yang ada, prosedur-prosedur everything kita nak ambil. Okay, so and then lepas tu pergi pada revenue cycle, kita nak check sampailah report. Okay, alright. So sekarang minggu ke-11. So apa yang kita nak fokuskan adalah this one. Sini adalah workbook kamu workbook kamu, topic 8, audit of statement of financial positions and comprehensive income.
Okay, AND silap ni kan. Okay. Alright. So audit of statement of financial position and comprehensive income. Okay, substantive audit procedure dia bagi tahu apa audit procedure yang kita boleh buat untuk financial position, account balance and disclosure. So dalam financial position, apa kita nak fokus adalah property, plant and equipment. Ini benda-benda yang major lah selalu dalam financial statement. Property, plant and equipment, motor vehicle, fixed asset dan sebagainya. Okay, itu benda-benda yang agak besar dalam significant dalam statement of financial positions. Cash, tu benda yang liquid, cash and cash equivalent lah. Income statement, repair, maintenance, entertainment dan sebagainya. Okay, so topik ni tak besar sangat pun, dia akan diuji dalam test 2 kamu. So dalam ni ada bagi tahu. Okay, property, plant and equipment. Okay, apa, what is all about untuk apa, siapa ni PPE ni? PPE refer to the following item: long lived tangible asset. Okay, long life, recorded as historical cost. Okay, the audit work is require a small proportion of audit time. Okay, tak banyak guna masa pun untuk audit ni, because the item are relatively few, tak banyak. Okay, especially fixed asset ni, company contoh ada kereta berapa banyak? Mana ada company sampai kereta sampai 10,000 unit? Tak ada. Okay, biasanya kalau company kecil, 1 atau 2 unit saja kereta yang milik syarikat. So macam mana kita nak tahu kereta tu milik syarikat ke tak? Tengok dalam geran dia. So everything kita ambil geran, tengok pembelian dia daripada dia punya order, tempahan sampailah barang tu terima, itu rekodkan kepada apa. Okay, serial ledger kan. Okay, okay, the audit work requires a small proportion of audit time because the item relatively few, have a high value and account are not subject to frequent changes. Jarang-jarang ada perubahan yang besar. Mungkin tahun ni beli 1, beli 2 je. Okay, okay. So overview of property, plant equipment. Okay, ni secara keseluruhannya apa itu plant equipment, apa akaun-akaun yang terlibat. So internal control yang ada. Okay, plant accumulated depreciations. Ni gain or loss on disposal kalau kita jual. Ini antara account yang tu kita akan buka. Depreciation, so setiap satu property, plant equipment tu kita ada depreciation lah. Dan profit and loss. Okay, sebab apa kita masukkan dia sebagai expenses. Okay, nampak ni semua ada flow dia lah. Okay, ni satu accounting file tu, masa kalau belajar file 100, file 110. So 110 kan dulu kan. Internal control questionnaires. So bila kamu sebagai auditor, kamu nak pergi kepada syarikat, apa soalan-soalan yang boleh kamu tanya pada syarikat tu, klien, untuk kamu dapatkan flow internal control dia. Okay, sebab kita kadang-kadang setiap company ni lain-lain. Setiap company ni ada prosedur dan dia punya style masing-masing. Macam kamu lah kan, ada yang style tudung depan, ada tudung ke belakang, ada yang tudung tutup muka, ada yang pakai niqab dan sebagainya kan. So sama jugalah, macam company pun, setiap company ni dia berbeza-beza, macam personal jugalah kan. Tapi apa pun still tetap ada benda sama jugalah. Contoh tudung tadi kan, tujuan nak menutup aurat. Sama juga dengan company ni, kamu nak tengok dia asset dia macam mana dia arrange kan. Okay, mungkin terma dia lain sikit, tapi purpose dia sama. Sales cycle contoh kan, sales cycle, so macam mana dia rekodkan, flow dia macam mana. Tapi mungkin terma dia beza, tapi objektif dia sama. Okay, itu jadi scope dia. Okay. Do procedure involved in disposal, retirement and depreciation require authorization. So kita tanya pada klien, so kalau kita nak jual aset ni, property, plant equipment dah lupus kan, nak lupuskan dia, perlu tak dapatkan authorization? Okay, siapa kena approvekan dia benda tu? Ada tak? Sebab apa nak tahu internal control bagus tak bagus. Kalau tidak, dia main jual je, tak ada siapa pun yang mengesahkan benda tu. Okay, itu kelemahan lah kalau tak ada orang sahkan. Okay, ada procedure for the proceeds from fixed asset disposal to be deposited and are they recorded properly. So contoh, kalau dah jual aset yang kita nak dispose kan, benda-benda yang kita nak lupuskan, dah jual, dah dapat income, ada gain. Contohnya macam dapat gain ni. Okay, fixed asset, kebanyakan company kamu tengok lepas 5 tahun dia akan dispose. Okay, sebab apa? Useful life untuk fixed asset motor vehicle ni 5 tahun ataupun 20%. So that's why kebanyakan syarikat lepas 5 tahun dia akan dispose, dia akan beli kereta baru contoh.
Sebab apa? Sebab value dah tak ada. Bagi syarikat lah, dalam accounting, lepas 5 tahun, net book value akan jadi kosong. So bila dia jual, dia akan dapat income from profit from disposal. Sebab mana contohlah jual 10,000. So maknanya walaupun harga kita tahu kereta tu masih ada harga contoh kan, dia jual pada lepas 5 tahun dia jual 10,000 dalam kalau ikut alamak teruklah jatuh value dah kan. Tapi dalam accounting, once kamu jual lepas 5 tahun, berapa saja duit yang kamu dapat itu adalah profit on disposal, gain on disposal. Okay, itu akan kamu rekodkan sebagai income. Okay, sebab useful dia kosong. Okay, tapi kalau kat luar bukan accounting, still ada value lagi kan. So memang itulah hakikatnya belajar accounting ni. Okay, seterusnya fixed asset disposal retirement recorded apa ni dah. Are the insurance company notified to alter insurance coverage? Okay, ni ada procedures for adjustment depreciation for additional disposal and retirement. Are there procedure for depreciation method, useful life and salvage values? Okay, note, column are provided for yes, no, not applicable ni. Okay, remarks. Okay, dalam questionnaire tu lah. So dalam questionnaire kamu tu buatlah jawapannya dah sedia, yes, no ataupun applicable, and remark, tulis tambahan kalau tak ada sebab apa. Okay. Alright, supaya dia boleh respon. So daripada soalan-soalan ni kamu boleh tahu apa dia punya internal control syarikat tu sama ada atau tidak, high ataupun low internal control dia. Okay, kalau tak ada, prosedur kita buat banyak lagi. Okay, so test of control and subsidiary test, siapa kita akan buat kat sini kan. So internal control objectives, specific control procedure, test of control and substantive test for fixed asset. So biasanya kita akan tengok sini internal control objective occurrence. Okay, occurrence betul-betul berlaku ke tak. Recorded fixed asset transaction are for actual fixed asset required. Kita nak pastikan betul asset tu ada, kita rekodkan benda yang betul-betul wujud, okay, yang berlaku dan sebagainya. So control ada, boleh baca sendirilah. Okay, fixed asset purchase additional and retirement should be properly authorized. Ni antara kamu punya objektif yang kamu nak fokus bila kamu cek dalam segi occurrence. Okay, sebelum baca yang ni fahamkan test of control apa yang kamu buat lah. Sini test of control apa yang kamu buat untuk test benda ni. Okay, objektif ni. Procedure separate detail record should be maintained under custody. Ini benda yang penting. Kalau kata nak meet objektif ni, ini benda yang penting nak ada. Macam mana nak uji benda ni, kamu test benda ni. Yeah. So lepas dah test benda ni, nak fokus, nak check satu persatu betul-betul detail. Ini fokus yang ni. Okay, alright. Fixed asset purchase yang ni kedua objektifnya berkaitan dengan occurrence juga. So macam mana buat, sama jugalah prosedurnya. Dan pergi pada completeness. Okay, ni assertion kedua, completeness. Objektif kamu nak pastikan benda tu betul-betul complete, dah di record. Completeness ni fully recorded lah. All fixed asset acquisition, disposal and retirement are properly recorded. Ini. Okay, accuracy, cut off and classification. Ni di bawah satu lagi assertion ini. So ni lebih fokus dia. Okay, so di program apa yang kamu akan buat? Obtain a schedule PPE. First thing first, apa kamu buat? Okay, kamu dapat schedule financial statement syarikat. Okay, kamu akan minta pada dia fixed asset listing untuk property plant equipment lah. Nak audit dia, minta fixed asset listing. So bila minta fixed asset listing, dia akan bagi daripada mula dia buka syarikat sampailah sekarang to date current. Lepas tu bila kamu dapat fixed asset listing, apa kamu buat? Kamu just fokus pada tahun kamu audit. Fokus tahun 2020 contoh. Ada tak fixed asset baru beli? Ada tak jual? So tahun lepas macam mana? Tahun ni macam mana? Yang mana ada additional, itu kamu nak fokus untuk audit. Yang mana ada disposal, itu kamu nak fokus nak audit. Itu scope kamu untuk audit. Okay, apa-apa tu sebab audit ni tak payahlah kamu nak audit daripada awal. Sebab apa? Tahun lepas orang lain dah audit dah. So tahun lepas tu dah keluar dah audit report kan, true and fair. So tahun lepas ni figure tu dah okey. Sampai this year, apa kamu buat? This year kamu sebagai auditors dilantik dan kamu kena fokus pada this year punya account lah. So tak payahlah kamu out of scope, tengok pula 2-3 tahun lepas ni, tak payah. Okay, just ambil listing untuk keseluruhan, tapi fokus pada this year, tahun yang kamu audit. Okay, so lepas kamu dapat tu,
Okay, kamu arrangekan a tour of the plant. Okay, kamu arrangekan. Syarikat ni bukan saja ada property plant equipment, bukan ada motor vehicle je. Mungkin ada mesin, ada macam-macam lagi lah. Mesin photostat lah, apa, ada komputer, ada macam-macam lagi ada kan. So itu yang kamu kena tengok kan. So janganlah kamu terlampau rigid sangat kan. Nak tengok semua sekali, tak payah. Fokus pada this year, ada tak pembelian baru. Kamu listkan pembelian baru, fokuskan daripada pembelian baru tu ada 10 katakan. Tengok, kamu buat sampling pula. Ambil yang significant, yang boleh cover 50% contoh kan. So mungkin dia beli bangunan, dia beli dia beli mesin kan. So fokus yang tu. Kereta, so fokus yang tu, ambil berapa sampel dan kamu cakap pergi tour. Okay, saya nak kamu buat email, dah tengok, dah kaji PPE. So kamu buat satu email, minta, okay, kamu nak cari evidence. Okay, mana ada kerja. Setiap satu item dalam financial statement tu, kamu at least yang significant, kamu ada audit work yang kamu dah buat. Contoh property plant equipment, apa kamu buat? Kamu dah pergi physically inspect the asset. Kamu dah pergi tengok lah. Tengok apa? Tengok semua ke sir? Tak payah tengok semua. Okay, nama pun audit sampling. Kita akan tengok sedikit. Okay, lepas tu yang mana significant lah, besar-besar kan, material kan. Lepas tu dah tengok, kalau tak ada masalah, kita akan anggap semuanya tak ada masalah. Itulah audit. Okay, kita ada masa sebenarnya untuk buat semua benda. So apa kita buat? Kita fokus pada yang significant, material saja. Okay, so kalau kita ambil sampel tu ada masalah, dokumen tak ada, benda tak ada, asset tu pun tak ada sebagainya, baru kita buat substantive test, proses tambahan lebih detail. Okay, kita ambil sampel banyak lagi dan sebagainya. Sebab apa? Kemungkinan akan ada material misstatement. Tapi kalau kata kamu ambil tak dokumen semua, buat email bagi pada syarikat, okay, kalau dah preparekan semua benda ni, sampel kamu nak 3 unit contoh kan, please sediakan semua dokumen berkaitan pembelian dia sehingga masuk dalam ledger, dan saya nak tengok sendiri aset tu. Kat sini best Saya dulu waktu saya jadi auditor dulu, saya biasa suka dalam kita bekerja ni, kita kena berseronok sekali, baru kita happy buat kerja kan. So apa saya buat? Okay, contoh kita nak pakai kereta mahal kan. So kita ambil masa sikit lah, terus sikit juga kan. So apa yang saya buat waktu zaman saya tu, lepas degree kan, saya belajar. Lepas tu saya kerja audit. So apa saya buat? Saya tengok syarikat tu dah beli Bentley, new Bentley for directors. Okay, dia beli Ferrari contoh, lagi Lamborghini contoh kan. So kat sini dah kita kata sambil menyelam boleh minum air. So nak tengok. So kita sebagai auditors kena pastikan aset tu wujud, exist. Okay, aset tu meet, aset tu kalau kita nak masukkan dalam financial position, kena meet definition of asset. Property plant equipment, MFRS 116 tak silap. Okay, so apa kena meet? Benda tu boleh generate income untuk syarikat, boleh digunakan lagi lah. Okay, boleh, maknanya boleh berfungsi lagi. Okay, dan lepas tu saya nak tengok siapa ownership dia. Saya ada grant dia. So dalam grant tu bagi tahu mesti nama syarikat. Kalau nama orang lain kena keluarkan daripada financial statement, tu bukan aset syarikat. Okay, and then tu right ownership. Okay, and then lepas tu kita kena make sure the function. Sebab apa? Contohlah dia kata dia beli kereta untuk director marketing syarikat. Okay, fine, that's it. Boleh jalan lagi ke tak? Kena benda tu, nak pastikan benda tu bukannya obsolete kan. Kadang-kadang kreditor ada cantik, buka-buka enjin tak ada. Okay, sebab apa? Dia nak masukkan aset syarikat supaya nampak tinggi aset. Okay, so itu antara benda-benda yang kita kena tahulah kadang-kadang kan. So apa saya buat? Saya pilih 3 item ni. Okay, please arrange satu hari, sediakan semua dokumen, saya nak pergi tengok physical examination, inspection kan. So pergilah. Okay, dia call, saya email dan nanti accountant call. Okay, Cik Syed, kita dah prepare dalam basement dan sebagainya, tiga item ni yang dipilih, so boleh datang untuk audit lah. So dekat situ lah kita belajar, kita bekerja sambil berseronok. Saya pergi kat syarikat tu pergi audit. Okay, and then kita tengok, okay, ni mana dia punya grant, kita tengok. So dokumen-dokumen lain, pembelian dan sebagainya. Okay, betul. So dalam grant tu tengok dia punya engine number sama tak dengan kad kereta. Okay, lepas tu kita tengok dalam grant tu, kita tengok apa namanya, dia punya
chassis number kan. Okay, so dalam geran dalam masa yang sama kita tengok dekat kereta juga. So ni buka lah dia punya bonnet, tengok kan. Okay betul. So dekat situ lah kita pengalaman baru. Okay, so dapat tengok kereta yang mewah, luxury car. Okay, and then lepas tu klien bagi tahu pula, okay, kadang-kadang bila kita audit sebagai auditor ni, klien akan cuba meyakinkan kita lah benda tu betul. Okay, so apa dia buat? Cik Syed, why not you try test drive, nak tengok benda tu betul-betul boleh bergerak ke tak lagi. Okay, boleh. So nampak dia test drive, bagi dia test drive, so dapat try kita. So even banyak lagi lah benda-benda yang kamu dapat buat. So kamu kena seronok buat kerja. Dekat mana pun kamu pergi, kamu kena seronok. Okay, buat apa yang kamu buat. Okay, kamu kena ada soul dalam buat sesuatu. Sebagai student nak belajar, kena ada soul sebagai student, ada minat. Okay, sama jugalah bekerja apa pun, kamu kena sesuaikan diri kamu, okay, untuk that particular work. Okay, kamu ada cara nak jadi kalau sebagai auditors, macam mana nak seronok bekerja. Saya dulu seronok bekerja sebagai auditors, tak pernah rasa macam alah nak berhenti ke apa, tak ada. Okay, ada setengah orang nak berhenti sebab apa, kata stres dan sebagainya, tapi bukan saya lah. Dekat mana saya duduk, saya akan cuba mencari cara untuk berseronok dalam kerja tu, sambil buat kerja sambil seronok. Okay, alright. So and then note any addition and retirement not listed in the schedule. Kalau ada penjualan aset, okay, so nak tengok dokumen apa sale dan sebagainya betul-betul wujud. Okay, assuming the entries in the plan record for additional and retirement, wash to title for dokumen ni kamu tengok wash sendiri lah, benda-benda dokumen-dokumen yang ada sebagai evidence. Recompute depreciation, kamu kira balik. Ni dalam fixed asset, kamu kena kira balik betul tak diorang kira ada punya depreciation, sebab depreciation ni akan jadi expenses pada syarikat. Kalau expenses tu terlampau tinggi, dia akan menurunkan profit syarikat. Bila turun profit, kita akan tax akan rendah, kurang. So that's why penting kita sebagai auditor ni nak tengok, nak pastikan syarikat tu kira tepat. Okay, kira benda yang sepatutnya dia kira. Okay, dia kena ratekan benda tu dengan properly supaya tak ada kerugian pada syarikat. Okay, recompute depreciation dah, perform analytical procedure. Analytical procedure ni kamu comparison. Keyword dia adalah comparison, kamu compare last year dan this year. Okay, last year berapa, this year berapa. Contoh macam perekonomian kan, last year kamu buat macam mana, this year macam mana. Okay, so kalau ada perubahan drastik, so kena tahu kenapa dia berubah. Okay, last year pakai net book value, this year tu pakai straight line. Pelik lah. Mana jarang orang tukar-tukar polisi biasa pakai satu-satu saja. Okay, kamu ada procedure inspection of document. Ini semua kamu punya audit procedure untuk kamu dapatkan evidence. Ini common ada 8 kat sini. Cash consists of so seterusnya kita pergi pada audit of ni still masih dalam audit of statement of financial position atau balance sheet lah. Yang pertama, property plant equipment, benda yang signifikan. Kedua, cash. Okay, cash consists of cash on hand dan cash dalam bank. Okay, the verification of cash balance require large amount of time because of two reason. Selalunya kita akan nak semak audit of cash ni ambil masa dia kata kat sini. Almost all, sebab apa? Sebab almost all business transaction will ultimately pass through the cash account. Okay, kebanyakan syarikat semuanya buat transaksi menggunakan cash atau bank lah. Cash is the most liquid of all the asset. Okay, dia paling liquid sekali. Therefore, there is higher risk of defalcation. Okay, so risiko untuk kecurian, okay, risiko untuk diseleweng dan sebagainya tinggi kat sini cash ni. Okay, so that's why penting cash ni. So specific objective and related association yang ada existent, wujud tak wujud cash tu. Dia kata dalam balance sheet dia ada, dalam financial position dia ada 1 million. Betul ke ada 1 million? So that's why nak buat apa kena kira ke? Kena kira lah. Kalau ada cash kat tangan, petty cash kena kira. Tu penting. Okay, that's why penting kita nak tahu. Kerana kita nak tahu dalam balance sheet ni, dalam financial position ni, betul ke semua amount tu. That's why kena audit. Okay, dia kata ada 1 juta, betul ke ada 1 juta? Macam mana nak tahu? That's why kita buat audit procedures. Existent right obligation, kalau betul ada 1 juta, betul ke hak dia? Okay, kalau dia ada expenses kan, betul ke itu expenses dia ke expenses orang lain, company bayarkan?
So nampak that's why kita buat audit, supaya kita nak safeguard interest of shareholder. Kita tak nak management ni buat bukan-bukan. And allocation. So completeness, nak pastikan betul complete. Presentation disclosure, betul. Kalau long term, short term, gitu kan. So explanation boleh baca kat sini. The cash balance shown in the SOFP represent all the cash an entity claim to have. Nampak? Substantive test, physical account, kamu sendiri pergi kira sendiri. Okay. Bank confirmation, kalau ada account bank, kita hantar send the confirmation. Okay. Auditor akan buat satu surat, ada format dia, template dia. So masuk tukar nombor account dan nama syarikat saja. Lepas tu hantar kepada bank. Bank sendiri akan reply kepada auditors. Ya, barulah benda tu telus. Kalau kita tanya pada syarikat ni betul ke, mesti dia kata betul kan. So that's why kita ambil confirmation daripada third party, lebih reliable. So completeness, all cash transaction that should be recorded have been recorded. Cut off test lah. Kita nak pastikan tahu duit dalam account bank tu untuk tahun tu, kita bulan 12 kan, betul untuk tahun tu, bukan tahun depannya ataupun bukan tahun lepasnya. Okay, cut off. Okay, presentation disclosure, nak pastikan restriction on the use of cash are properly disclosed. Okay, classified and described. Inquiry examining, bank confirmation, board director meeting minutes, term of lease, loan agreement. Ni kita boleh tengok lah untuk pastikan ini cepat. Okay, so nampak kita dah pergi pada property plant equipment, kita dah pergi pada cash. Sekarang kita pergi pada income statement. So tadi kita pergi pada SOFP, ni pergi pada SOFPL. Okay, so dalam income statement, apa item? Why is an income statement important? Okay, kenapa penting income statement ni? As the earning is normally used to value the company securities. So verification of income statement account should be an integral part of the auditor's examination of the balance sheet item. Usually depreciation expenses would be audited together with the depreciable asset. Kita akan audit kan. Kalau kita nak audit tu, okay, audit asset tu dengan dia punya depreciation sekali. Okay, the relationship between the major income statement and the balance sheet account which are verified at the same time is as follows. Okay, nampak? Ini balance sheet ataupun SOFP. So apa account-account yang berkaitan dengan dia? Account receivable ada sales dengan bad debt. Ini income statement. Inventories ada purchases. Okay, nampak? Bila nak audit balance sheet, mesti akan audit income statement sekali. Depreciable asset, apa yang berkaitan gain ataupun depreciation expenses. Okay, prepaid expenses, insurance, accrued liabilities, wages, commission. Dia berkaitan, nampak Ini apa account yang ada berkaitan lah. Long term debt, interest expenses sebagai expenses lah. So verification of the income statement, macam mana kita nak verify dia. Okay, substantive testing, analytical procedure. Analytical procedure adalah comparison kan, sampai kita tahu. So compare actual budgeted. Okay, last year, this year. Okay, detail analysis if internal control is weak. Kalau kita check, okay, yang pertama test control dah ada masalah, so kita akan buat detail test analysis. Kita akan buat lebih banyak kerja lah untuk tengok betul ke ada masalah. Okay, ni apa yang kita akan buat. Okay, dan habis. Okay, so account receivable ni, account receivable siapa? Debtors kamu. Sama jugalah apa kita buat untuk balance sheet item. Kita akan hantar confirmation kepada debtors itu sendiri. So kita ada, syarikat tak ada banyak penghutang dia kan. Dia kata ni orang semua hutang dengan dia. Betul ke hutang? So apa kita buat? Sebagai auditors, kita akan hantar confirmation pada debtors dia, dan debtors kena respon pada kita. So apa kita buat? Dalam kita punya confirmation ada bagi tahu sekali berapa nilai. Kadang-kadang dia bagi dia nilai. Kadang-kadang kalau betul nilainya, nilai tu bagi tahu betul. Kalau tak betul, bagi tahu tak betul. Ada yang bagi confirmation yang dia positif confirmation. Positive confirmation maknanya bila kata betul, kata ni kena respon. Tak betul, kena respon. Tapi kalau negative confirmation, kamu hantar. Kalau betul, tak perlu respon. Kalau tak betul, tak sama dengan apa yang dalam account debtors tu, baru respon. Apa yang ada. Okay, so kita tak payah tunggu respon dia. So ada banyak jenis confirmation lah. Tapi yang terbaik confirmation adalah kamu hantar confirmation yang positif. Betul ke tak betul ke, bagi tahu. Okay, tapi dalam ada setengah tu dia tulis siap dalam tu balance berapa account dalam syarikat ni. Ada setengah tak bagi tahu. Dia minta dia bagi tahu sendiri. Pun ada juga. Biasanya bank lah. Bank tu kita bagi tahu berapa account. PNC. So apa kita buat? Minta dia hantar balik confirmation saja beserta dengan detail. Okay,
Tapi kalau debtors ni kita biasa kita tulis spesifik 10,000 orang tu hutang kita kan. So 10,000. Okay, betul ke tak betul? Kalau betul ya, kadang-kadang debtors tu dah bayar, tapi syarikat tu masih tak rekodkan supaya nampak debtor dia tinggi. So dalam kita buat audit ni, kita nak pastikan kalau aset, syarikat aset ataupun income tak exaggerate, dia tak di lebihkan. Okay. Kalau liabilities dan expenses tak dikurangkan. Sebab itu aset ni akan nampak performance syarikat tu bagus, liability ni tak bagus kan. So kalau tak bagus, dia akan kurangkan lah. Kalau yang bagus menampak performance yang bagus ni akan lebihkan. Itu nature orang lah. Okay, syarikat-syarikat ni. So dalam kita sebagai auditor ni kena skeptical lah. Skeptical tu maknanya kita kena sentiasa berfikir yang syarikat ni kemungkinan akan buat something. Okay. So bila kita tersemak tak ada, barulah kita akan fokus kata benda tu true and fair. Okay. So inventory stok kita lah kan, dalam store kan. So store kita, okay, betul ke biasanya kita akan buat apa? Kita akan buat stock count. Okay, kita akan involve dalam stock count. Stock count ni bukannya kamu pergi, kamu kira satu-satu, tak. Stock count ni kan stock take, kadang-kadang syarikat tu yang buat. Kita sebagai auditor datang ambil sampel mana yang kita rasa kita nak tengok saja. Yang kira tu orang lain. Kita kadang-kadang kita datang kira benda yang kita nak tengok saja, sampel saja. Tu pun kadang-kadang syarikat tu bagi seorang storekeeper untuk ikut kita untuk tuan tunjukkan kat mana. Okay. Depreciable asset. So apa kita nak tengok ni? Asset ni nak tengok betul tak record dia. Prepaid expenses betul tak wujud prepaid expenses ni. Kadang-kadang benda tu dah expired dah, dia masih tolak lagi. Okay. Accrued liabilities long term sebagainya. Okay. Alright, so habis kat sini kan. So ini dalam ni untuk balance sheet item. Untuk revenue pun ada sales. Apa kita buat? Kita check balik dengan invoice dan sebagainya. Okay. And then bad debt, purchases. Ni semua ada dia punya sendiri punya test lah. Sebagai auditors kita tengok kalau significant kita akan check insurance, interest expenses dan sebagainya. Okay. So itu saja untuk audit of SOFP, software ni. Okay. Dia tak semualah yang kita fokus. Kita fokus pada benda yang significant. Okay. So tiga-tiga ni. So untuk kelas akan datang insyaAllah so kamu boleh buatlah exercise kat bawah ni. Cuba buat. Okay. Cari jawapan dan boleh cuba buat. Ini untuk cash apa kan, mesti untuk income statement. Okay, boleh cuba buat. Sebab apa? Soalan final exam lebih kurang ni je kan. Okay. And then lepas tu nanti kita akan masuk audit report. Dan kamu boleh cari juga soalan-soalan final exam daripada final exam kamu lah. Pas final exam, cuba buat lah. Okay. Soalan berkaitan dengan audit of cash, audit of property plant equipment dan audit of income statement. Okay. So topik ni tak berat pun, mudah. Okay, kita dah sampai ke hujung lah kan. So basically logik lah. Okay. Income statement ada income, ada expenses kan. So macam mana kita nak audit? Ini dah contohnya. So apa benda kita nak tekankan this one. Okay. So and then kadang-kadang tanya dalam soalan final exam dokumen-dokumen ataupun akaun-akaun yang berkaitan dengan dia. Balance sheet apa yang berkaitan dengan income statement, contoh kan. So and then ni jawapan lah. Okay. So other than that, so sebagai auditor ni biasanya satulah kita menjaga atau mengawasi dia interest of shareholder atau stakeholder, orang-orang yang berkepentingan kepada syarikat tu. So that's why kita buat kerja bukan based on hati, bias dan sebagainya, tak ada. Kita buat kerja based on pemantauan kita mengikut standard akta dan ni lah apa kita punya standard yang ada. So kalau kata diikut, no problem, should be no problem and true and fair. Tapi kalau tak ikut, that's why ada review. Dan kebiasaannya tak adalah syarikat yang, kebanyakan syarikat semuanya true and fair. Sebab apa? Sebab lepas kita audit, kita akan bagi list of audit kita, apa yang kena ubah dan sebagainya, recommendation sebagainya kan. Lepas tu biasa syarikat akan ubah dan ikut supaya betul balik, true and fair. Tapi jarang, kurang yang syarikat tak ubah. Yang tak ubah tu mungkin ada masalah lah. Biasa ubah, that's why true and fair. Kebanyakan tengok company true and fair. Sebenarnya kadang-kadang yang true and fair tu sebenarnya tak true and fair. Tapi selepas auditor masuk, auditor audit, dan dia punya management menerima teguran-teguran audit dan mengubah semua itu, baru keluar true and fair. Okay. So itu saja untuk
explanation berkaitan dengan audit of Shopee, Sopel, cash, okay, property plant equipment, okay. So andai kata ada sebarang pertanyaan, so kamu boleh WhatsApp dalam group. Okay. So boleh tengok juga video-video kalau anda kata ada dalam YouTube, pada video-video yang berkaitan dengan audit of cash, audit of balance sheet item, audit of income statement item. Okay. So pembelajaran ini luas, wide. Okay, bukan tertakluk pada video saya saja, tak. So untuk kamu faham sekarang mudah, audit ada banyak sumber-sumber yang ada. Kelas lain, lecture pun ada kan. So itu antara benda-benda yang kamu boleh fokus lah. Even kita punya kelas pun ramai yang refer balik kan. Sebab apa? Bermanfaat untuk kamu. Okay. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Saya kalau ada kekurangan saya minta maaf. Okay. So insyaAllah dalam masa dekat saya akan buat sambung dengan akan datang kita akan buat audit report punya video pula pengajaran. So itu saja. Assalamualaikum. Saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. Okay. Dan jaga diri baik, jaga kesihatan. Okay. Pastikan ingat kita masih belum menang lah. Okay. Assalamualaikum. Bye.